توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Saya harapkan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang baik seperti mana yang kita telah dengarkan tadi bacaan selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kerana Rasulullah menyebutkan fa innaha ma'rudatun alayya, kerana selawat tuan-tuan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibentangkan, disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ini mengenai tentang hari Jumaat, bahkan kita juga telah hampir-hampir sampai kepada bulan Ramadan tuan-tuan. Perhatikan kalau semalam kita telah bincangkan bagaimana Saidina Umar bersedia untuk menyambut Ramadan, maka kita juga perhatikan bagaimana Saidina Umar juga dalam riwayat yang lain menyebutkan, dia kata marhaban bimutahhirina minaz-zunub. Saidina Umar kata dia sangat mengalu-alukan kedatangan Ramadan dan dia berkata selamat datang Ramadan yang akan menyucikan kami daripada kekotoran dosa-dosa. Bahkan kalau tuan-tuan pernah dengar juga anak dia iaitu Saidina Abdullah bin Umar pernah menyatakan, dia kata kalau datangnya bulan Ramadan dia akan baca doa Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Wahai Tuhanku, dengan rahmat yang sangat luas, ampunkanlah dosa aku bila datang bulan Ramadan ini. Baik, seperti biasa pada hari ini bersama dengan saya Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz Husaini? Sihat doktor, doktor sihat ke? Alhamdulillah. Tadi datang macam mana, jalan jam ke apa? Jalan alhamdulillah okey. Doktor macam mana, okey ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kalau semalam tuan-tuan kita dah baca mengenai ayat tentang penyelewengan orang Yahudi terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap kebenaran Rasulullah dan sebagainya, maka pada hari ini kita akan baca lagi satu ayat yang mana ayat mengenai orang Yahudi Bani Israel juga, tetapi menceritakan lebih detail lagi tentang sikap mereka, dan selepas itu kita akan bincang mengenai hadis yang berkaitan. Dan dengan ini saya persilakan Ustaz Husaini untuk membacakan ayat yang akan dibacakan. Terima kasih Dr. Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayuh kita bersedia dengan mushaf kita, kita buka muka surat yang ke-15, kita melihat ayat yang ke-97, 98. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman. Mudah-mudahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Perhatikan tuan-tuan, pada ayat yang dibacakan tadi, ayat 97 dan ayat 98 menceritakan bagaimana Allah Ta'ala mendidik
membimbing Rasulullah untuk memperingatkan kepada Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi yang mempunyai sikap memusuhi Jibril. Baik, kalau kita perhatikan sebelum ni kita dah bincang bagaimana Bani Israel ataupun orang Yahudi menolak kebenaran. Hari ini kita akan baca pula dalam ayat yang dibacakan tadi mengenai tentang bagaimana Bani Israel ni menolak pula Jibril, dan ada satu hadis yang menceritakan mengenai perkara ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan dalam slide bagaimana hadis ini diriwayatkan daripada Saidina Abdullah bin Abbas. Dia berkata, qalul yahud innahu laysa min nabiyyin illa lahu malakun ya'tihi bil khabar fa akhbirna man sahibaka qala Jibril qalu Jibril dzaka alladhi yanzilu bil harbi wal qitali wal adzabi aduwuna law qulta Mikail alladhi yanzilu bir rahmati wan nabati wal qatar lakana fa anzalallahu azza wa jalla man kana aduwan li Jibril. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas, orang-orang Yahudi berkata, tiada seorang nabi pun melainkan pasti akan ada malaikat yang membawa kepadanya wahyu. Jadi beritahu kepada kami wahai orang Islam, wahai Muhammad, siapakah malaikat kamu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. Kemudian mereka berkata, Jibril itu ialah malaikat yang menyebabkan peperangan, pembunuhan, kesengsaraan. Itu ialah musuh kami. Jika kamu menyebut Mikail yang membawa rahmat, tumbuh-tumbuhan dan hujan, niscaya kami akan berbai'ah dengan kamu. Baik, perhatikan tuan-tuan, hadis ini secara jelas menunjukkan bagaimana sikap orang Yahudi pada hakikatnya bukan sahaja memusuhi, menyelewengkan kebenaran Rasulullah, bahkan mereka juga menolak Jibril yang telah menghantarkan wahyu kepada Rasulullah. Bererti mereka bukan sahaja memusuhi Rasulullah, bahkan memusuhi wahyu ataupun penyampai wahyu yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Yang ni tuan-tuan perhatikan, sehingga pada hadis yang disebutkan oleh yang diriwayatkan ini menunjukkan bagaimana setelah menceritakan mengenai perkara ini, maka diturunkanlah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi. Mengenai perbincangan selanjutnya mengenai hadis ini kita akan teruskan selepas daripada ini. Kita berehat dulu seketika. Rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Sebentar tadi kita telah pun mendengar bagaimana kaum Yahudi menghina, mencaci kepada penyampai yang menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu malaikatul Jibril. Dan pada sesi kali ini kita akan masuk, kita nak kenal siapakah tokoh perawi yang meriwayatkan hadis yang dibacakan sebentar tadi oleh doktor. Baik, tokoh perawi ini ialah Ibnu Abbas, iaitu Abdullah Ibnu Abbas. Ada satu doa, doktor ya, ada Betul. satu doa yang telah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana lahir ataupun ketika mana adanya Abdullah Ibnu Abbas, iaitu doanya, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di slide, iaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, jom kita ikut sama-sama dengan saya. Doa ni sangat bagus. Sebab apa? Sangat sesuai ketika mana ada bayi ataupun baby yang baru lahir. Kita bacakan doa ini, mudah-mudahan kita berhajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak kita daripada golongan orang yang soleh. Sama-sama kita ikut. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sama-sama maksudnya adalah, ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia takwil. Ya doktor ya. Betul, Kalau kita tengok doa ni sangat mujarab lah kata. Betul, sangat mujarab. Betul. Kalau kita amal selalulah doktor. Betul, betul. Saya rasa memang betul apa yang Ustaz Husaini cakap tadi. Rasulullah memang sikap dia suka mendoakan anak-anak kecil. Kalau kita perhatikan tadi bagaimana Rasulullah mendoakan ke atas Abdullah bin Abbas, dia kata Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalam hadis yang lain, kalau tuan-tuan ingat ketika mana datangnya Rasulullah ke Madinah, lalu datang Ummu Sulaim, ibu kepada Saidina Anas. Ya. Ibu kepada Saidina Anas, dia menyerahkan. Kita pernah cerita ni saya rasa, ya, betul, kalau betul. tuan-tuan ingat. Ada. Saya pernah cerita tentang Rasulullah
dihadiahkan kepada baginda Saidina Anas ni. Lalu salah satu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Saidina Anas adalah Rasulullah mendoakan dia. Waktu tu Saidina Anas masih lagi kecil. Rasulullah kata Allahumma kthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Maknanya Rasulullah kata, wahai Tuhanku, perbanyakkanlah harta dia. Maknanya tak salah memiliki harta yang banyak, anak yang ramai, dan berkatilah dia. Ini yang paling penting. Maknanya ada harta yang banyak, ada anak yang ramai, maka mudah-mudahan dia akan memberi keberkatan kepada keluarga. Kalau tadi Rasulullah mendoakan kepada seseorang tu supaya faqih, mahir dalam bidang agama, maka dalam hadis yang lain juga Rasulullah mendoakan juga kanak-kanak agar diberikan keberkatan. Ini yang kita kena amalkan. Kalau tuan-tuan di rumah ada anak-anak kecil, ada cucu-cucu, doakan kepada mereka seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ni mengenai tentang perawi hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Kita akan masuk pada topik yang dah dibacakan tadi hadisnya, iaitu mengenai bagaimana Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana Yahudi ni dia tak suka kepada Jibril. Maknanya pelik kan, maknanya dah lah dia menolak Rasulullah, dia ubah fakta Rasulullah tu, kemudian dia tak suka pula dengan Jibril, dia membenci Jibril, bahkan dia menfitnah Jibril. Dia kata Jibril ni adalah malaikat yang mendatangkan keganasan. Yang ni yang berlaku juga hari ni, kita difitnah mendatangkan keganasan kan. Seakan-akan ada perangai Yahudi pula, maknanya menuduh Islam ni sebagai sesuatu yang mendatangkan keganasan. Dia mana kata apa yang berkaitan dengan Rasulullah semua dia nak benci. Jibril semua tak suka. Maknanya kalau kita perhatikan daripada awal dia, semua yang berkaitan dengan Rasulullah memang dia akan seakan-akan hasad ataupun tidak suka kepada Rasulullah. Kalau sebelum ni kita bacakan hadis mengenai tentang bagaimana depan Rasulullah dia menfitnah Rasulullah, menolak Abdullah bin Salam, yang mana Abdullah bin Salam ni sebelum tu dia terima, tetapi bila Abdullah bin Salam masuk Islam terus dia menolak Rasulullah. Kali ini pula dia menolak Abdullah bin Salam, kali ini dia menolak pula Jibril. Dan timbul satu persoalan, kenapa orang Yahudi ni tak suka sangat kepada Jibril? Yang ni ada satu insiden yang berlaku di antara Saidina Umar dengan Yahudi. Saidina Umar ni dia mempunyai satu aset di luar Madinah ataupun di hujung Madinah, yang mana dia berdekatan dengan kawasan penduduk Yahudi. Lalu Saidina Umar pernah pergi kepada kawasan ni dan Yahudi tanya kepada dia. Yahudi kata, siapakah malaikat yang menurunkan kepada Muhammad tentang wahyu itu? Lalu Saidina Umar kata Jibril. Yang ni jawapan ini yang menyebabkan Saidina Umar heran, sebab malaikat Yahudi kata zalika aduna, itu adalah musuh kami. Kerana apa? Kerana dia kata yutla'u Muhammad ala asrarina. Dia kata Jibril lah yang memberitahu rahsia-rahsia Yahudi kepada Rasulullah. Maknanya tentang penyelewengan, tentang rahsia pengkhianatan Yahudi, yang beritahu tentang semua pengkhianatan tu adalah Jibril. Kalau Ustaz Husaini pernah baca tentang peperangan Bani Quraizah, menceritakan bagaimana Yahudi menyeleweng dan sebagainya, yang datangkan maklumat tentang perkara tu juga adalah sebenarnya Jibril juga yang menyampaikan perkara tu. Lalu Saidina Umar bila dah dengar tentang Yahudi tak suka tentang Jibril ni tadi, Saidina Umar kata, kamu mengiktiraf Jibril, kamu kenal Jibril, tapi kamu tak suka Muhammad. Alangkah herannya perangai kamu. Heran kan? Maknanya yang menyampaikan wahyu adalah Jibril. Dia iktiraf Jibril. Dia tahu Jibril itu sebagai malaikat, tetapi bila datang kepada Rasulullah dia tak nak terima Rasulullah. Heran perangai Yahudi ni, perangai yang agak pelik juga yang berlaku. Itu dia kata dia tahu kebenaran tapi dia tolak kebenaran. Ini yang berkaitan juga perbincangan kita sebelum ni. Dah tahu dah kebenaran tetapi dia menolak kebenaran. Bahkan perkara-perkara sebegini sebenarnya berlaku juga ataupun diceritakan juga oleh para ulama yang lain. Sebagai contoh Al-Imam Muqatil. Al-Imam Muqatil dalam tafsirnya ada menyebutkan tentang perangai ataupun kata-kata orang Yahudi. Apa kata-kata orang Yahudi ni? Dia kata qalatil yahud inna Jibril aduwana li'annahu amara an yaj'ala an-nubuwah fina faja'alaha fi ghairina. Al-Imam Muqatil kata Yahudi pernah menyebutkan, dia kata sebenarnya kenabian ni bukan untuk Rasulullah pun. Dia kata bukan untuk Muhammad pun. Sebenarnya kenabian ni semua turun kepada Bani Israel, sebab nabi-nabi sebelum tu semua kepada Bani Israel. Tapi tiba-tiba datang zaman Muhammad, nabi ni turun kepada dia bukan Bani Israel. Jadi dia marah kepada Jibril tu kerana menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Heran maknanya. Kalau kita nak tengok perangai manusia, dah tahu kebenaran, dah pernah dengar kebenaran tetapi tidak menerima kebenaran, bahkan menuduh pula orang yang menyampaikan kebenaran tu sebagai seseorang yang salah, membenci Jibril dan menolak Jibril. Baik, perbincangan yang selanjutnya kita akan teruskan lagi selepas daripada ini. Kita berehat seketika dahulu. Temui lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan.
bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kalau tadi kita dah bincang dan kita dah bacakan hadis mengenai bagaimana kaum Yahudi ini tidak menyukai Jibril, bahkan membenci Jibril, bahkan dia menfitnah Jibril, dia tak suka kepada Jibril. Perhatikan dekat sini bagaimana kita boleh dapat satu gambaran tentang orang Yahudi ni bila dia tidak suka kepada Rasulullah, dia memarahi Rasulullah, maka dia memarahi orang yang berada di sekeliling Rasulullah tu sendiri, termasuklah yang menyampaikan wahyu tersebut, iaitu Saidina Jibril. Jadi dalam perbincangan isu semasa pada hari ini, saya nak tanya sikit Ustaz Husaini, ada tak dalam keadaan hari ini bila kita tak suka seseorang tu, kita tak suka seluruh ahli keluarga dia? Banyak sebenarnya, Doktor. Banyak. Sebenarnya kalau kita cerita dalam masyarakat kita ni sangat banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah pun saya rasa mungkin ada lah. Ya, contohnya lah kan, kita tak suka dengan orang tu. Kan? Kemudian kita baik dengan kawan dia ataupun ahli keluarga dia. Betul. Dan tiba-tiba kita membenci pula ahli keluarga dia disebabkan kawan kita yang kita benci itu seorang tu je. Dan sebenarnya itu pun masalah juga. Sebab itulah aib yang kita ada, ya, kita kena jaga, ataupun aib kawan kita tu kita kena jaga juga. Sebab itulah Allah dia akan jaga aib kita kalau kita jaga aib orang lain. Betul. Banyak berlakulah doktor sekarang ni. Baik. Apakah ini sebenarnya dia berkaitan dengan sikap kita sendiri, iaitu kalau aku tak suka, keturunan kau pun aku tak suka. Boleh jadi macam tu. Itu macam filem Ibu Mertua saya teringat. Maknanya saya nak tunjukkan bagaimana kadang-kadang dalam sikap bermasyarakat kita sendiri, ada di kalangan kita yang mungkin mempunyai masalah dengan seseorang, tetapi yang membimbangkan kita adalah kita kaitkan kesalahan tu dengan ahli keluarga dia, sedangkan dia tidak melibatkan ahli keluarga dia pun. Maknanya kita tak suka dia, kita tak suka anak dia sekali, kita fitnah anak dia, kita tuduh isteri dia buat bukan-bukan dan sebagainya. Ini adalah satu sikap yang tidak baik. Seperti mana Yahudi tidak suka pada Rasulullah, maka dia menfitnah perkara yang berlaku di sekeliling Rasulullah yang melibatkan Rasulullah. Macam tu juga janganlah kita berlaku sedemikian. Maknanya kita tak suka seseorang, jangan sampai orang lain yang berada di sekelilingnya pun kita mengambil langkah untuk memburukkan mereka juga. Ini adalah satu sikap yang tidak baik yang boleh kita pelajari daripada hadis yang kita bacakan tadi. Baik, yang ini perbincangan mengenai isu semasa yang mempunyai kaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Kita akan bacakan dulu pengajaran, pelajaran dan resolusi apa tindakan kita yang boleh kita ambil selepas daripada kita mempelajari mengenai hadis ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan dalam slide resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, kebencian manusia terhadap Islam akan mengaburi hatinya sehingga mereka membenci apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Jibril agar menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu bukanlah direka-reka seperti yang dituduh, seperti tuduhan musuh. Dan perkara yang ketiga adalah Bani Israel mengambil pendekatan yang kolektif untuk memburukkan Rasulullah dan Islam. Yang ni adalah antara pengajaran yang penting kita belajar pada hari ini. Kalau orang tu dah tak suka Islam, segala tindakan dia akan cuba memburukkan Islam. Dia menghina Islam, bahkan menimbulkan fitnah kepada umat Islam, menggambarkan Islam sebagai satu agama yang salah, menggambarkan Islam sebagai agama keganasan dan sebagainya. Perkara ini kita kena hati-hati tuan-tuan. Jangan sampai kita termakan ataupun bersikap seperti mana sikap mereka yang membenci Islam, yang seperti dilakukan oleh Bani Israel tadi. Dahlah tak suka kepada Rasulullah, maka dia memusuhi orang yang berada di sekeliling Rasulullah. Ahli keluarga Rasulullah dia tidak suka, Jibril yang menyampaikan wahyu pun dia membenci, Yahudi membenci Jibril ni tadi. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Sebelum kita akhiri bacaan majlis kita dengan bacaan doa, suka saya menyeru kepada tuan-tuan agar sama-sama kita membantu menghidupkan program-program yang membangunkan program-program memahami Al-Quran dan hadis ini melalui tabung gerakan Al-Quran. Daripada sumbangan tuan-tuan ini akan kita gunakan untuk membangunkan program, merancangkan program pendidikan mengenai Al-Quran dan hadis. Baik, sebelum mari kita sama-sama tadahkan tangan tuan-tuan, berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberkati program kita pada hari ini dan memberkati kehidupan tuan-tuan sekalian semua. Dipersilakan Ustaz Husaini. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, ayuh kita angkat tangan bermunajat sekali lagi, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan daripada perasaan hasad dengki, membenci di antara kita, antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah perasaan kami ini daripada saling benci-membenci di antara kami ini ya Allah. Engkau jauhkanlah ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah perasaan hasad dengki ya Allah. Sifat-sifat mazmumah ini ya Allah, akhlak-akhlak yang keji ini ya Allah, Engkau jauhkanlah daripada kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau dekatkanlah hati kami ini dengan Al-Quran ya Allah, supaya kami sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Engkau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.